السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ الشارح محمد نووي البنتني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Sebagai sambung di atas yang musannif Syekh Ibrahim Al-Bajuri mendatangkan dalil-dalil yang menunjuk atas bahawa wajib mesti bagi Allah pada akal kita. Kata Allah itu bersifat dengan sifat pendengar dan juga sifat pelihat. Ia mendatangkan dalil naqli dulu. Sebab ulama mengatakan dalil yang menunjuk bagi sifat sama' basar kalam lagi akan datang tu dalil akli, dia panggil dalil yang dhaif. Lalu itulah dimendahulukan dalil naqli. Lalu ia mendatangkan ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah itu yang bersifat dengan mendengar. Bila bersifat dengan mendengar, bagi kita ahli sunnah wal jamaah lazim daripadanya oleh ada sifat pendengar. Tak tersau nak kata yang mendengar tak ada sifat pendengar. Lagi pula tak tersau nak kata yang melihat kalau tidak ada sifat pelihat. Itulah manakala mai ayat wa huwas samiul basir. Dan bawa datang pula hadis irba'u ala anfusikum fid du'a fa innakum la tad'una asamma. Itu nafi dulu. Bukan kamu menyeru memanggil akan yang tuli, wala ghaiban, dan juga bukan kamu menyeru memanggil akan yang ghaib. Innakum, sesungguhnya kamu, tad'una, kamu memanggil menyeru akan sami'an, Tuhan yang mendengar. Lagi qariban, ya hampir. Hampir maknawi, sekalipun kamu tak dapat lihat dengan mata kepala. Nah, baik. Selepas pada tu, wak mari satu dalil lagi, ijma'. Tu hak syarah kita wak mari. Sebagaimana kata di atas, sedikit pada yang kita nak mula baca ni. Dan sungguh telah ijma' oleh sekalian ahlul adyan.
semua orang yang mempunyai agama, sama ada agama Islam dan lain, ijma' kata bahawasanya Allah Ta'ala yang mendengar lagi yang melihatnya. Nah, lepas pada tu iringi dengan dalil aqli. Lalu katanya dan juga jikalau tidak bersifat ia Ta'ala. Ini dikatakan dalil aqli. Fardu dan takdir. Fardu takdir, katakanlah kalau tidak bersifat ia Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan sifat pendengar. Tengah salih tulis ada. Kalau katalah Allah tak bersifat dengan sifat pendengar dan sifat penglihat, nascaya lazim oleh bersifat ia Allah dengan tuli dan buta. Kalau tak bersifat dengan pendengar dan pelihat, nascaya lazim oleh bersifat ia Allah dengan tuli dan buta. Tuli lawanan bagi pendengar, buta lawanan bagi penglihat. Kalau tak bersifat dengan pendengar, lazim oleh bersifat dengan tuli. Kalau tak bersifat dengan penglihat, lazim oleh bersifat dengan buta. Sebab apa ilat boleh kata lazim? Situ tak ada sorah tu. Kita mensorahkanlah ilatnya. Sebab apa yang boleh kata kalau tak bersifat dengan pendengar, lazim oleh bersifat dengan buta. Tak bersifat dengan pelihat, lazim oleh bersifat dia tak bersifat dengan pendengar, lazim oleh bersifat dengan tuli. Tak bersifat dengan penglihat, lazim oleh bersifat dengan buta. Sebab apa? Ilatnya kerana tidak ada wasitah antara keduanya. Orang panggil tidak ada perantaraan. Buta dengan tuli dua sifat yang berlawanan. Apabila tak ada buta, dia buta dengan pelihat, dua sifat yang berlawanan. Apabila tak ada pelihat, lazimlah ada buta. Bila ada pelihat, lazim tak ada buta. Sebab itulah kalau tidak bersifat ia dengan pendengar, lazim oleh tuli. Sebab kerana tidak ada wasitah antara keduanya pada zat yang sya'an dia bahawa bersifat dengan kedua. Seperti kita contoh kalau makhluk, kita manusia. Zat manusia ni sya'an dianya biasa bahawa bersifat dengan sifat pendengar pelihat. Bila zat yang sya'an tu bersifat dengan sifat pendengar dan pelihat, bila tidak ada pendengar pelihat, mari lawanan dia. Buta tuli. Bila zat yang sya'nuhu ayyattasifa ataupun ayyakuna sami'an basira ataupun sya'nuhu ayyattasifa bisifati bisifati sam'i wal basar. Lain pada benda yang sya'an dia bahasa tak sifat mula lagi, tak lazim. Seperti kayu batu. Zat juga. Benda juga. Tapi ya bahasa dia tu bahasa tak bersifat dengan pendengar dan pelihat dari awal lagi. Jadi kalau tak ada pendengar, tak ada pelihat, tak lazim oleh buta tuli. Sebab tak kata kayu buta. Sebab sya'an dia tu bahawa tak bersifat dengan pendengar dan pelihat. Jadi bila kayu tak ada sifat pendengar dan pelihat, tak lazim oleh buta dia tuli. Kerana sya'an dia bukan bahawa bersifat dengan pendengar dan pelihat. Adapun kita manusia, jin, ini cakap makhluk. Manusia, jin, malaikat dan binatang. Sya'an dia tu bahasa bahawa bersifat dengan pendengar dan pelihat. Apabila tak ada pendengar pelihat, panggillah dia yang buta, yang tuli. Apalagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti ia bersifat dengan mendengar, melihat. Tak dikatakan yang mendengar, mesti ada padanya sifat pendengar.
Kalau tak bersifat dengan sifat pendengar, lazim boleh buta. Apa dia? Yang jelas kali. Apabila tak bersifat dengan pendengar, lazim boleh tuli. Kerana antara tuli dengan pendengar tu tidak ada wasitah. Tidak ada perantaraan. Mesti salah satu. Ada pendengar, tak ada lah tuli. Bila tak ada pendengar, lazim ada tuli. Sebab tu katanya, jikalau tidak bersifat ia Allah Ta'ala dengan sifat pendengar dan penglihat, ia cara dua halu. Nescaya lazim boleh bersifat ia Allah dengan tuli dan buta. Habis ilak situ. Kerana tidak ada wasitah antara keduanya pada zat yang bermula sya'annya itu bahawa bersifat ia dengan sama' dan basar. Zat yang sya'an ia bahawa bersifat dengan sama' dan basar. Bila tak ada sama' dan basar, lazim oleh samam dan aman. Tuli dan buta. Adapun kalau zat yang bahasa tak bersifat dengan pendengar dan pelihat, tak ada pendengar, tak ada pelihat, tak lazim oleh buta tuli. Batu. Zat yang bukan bahasa bersifat dengan pendengar dan pelihat. Lepas tu kata buta tuli, kayu buta, kayu tuli, tak kata. Rumah buta, rumah tuli, orang tak kata. Sebab zat bahasa tak bersifat dengan pendengar pelihat. Tu lah. Sebab apa dia kata dalil akli itu lemah, dhaif? Kerana tak lazim dari, kalau tengok makhluk, tak lazim daripada yang tuli itu tak dapat buat kerja. Berapa banyak yang tuli tapi kerja pandai lah itu. Yang tuli tapi kerja buat pandai. Telinga tak dengar, tapi kerja buat jadi. Kadang kita tengok hasil daripada usaha dia, Allah pandai. Jadi mana kata tak belaziman. Sebab itulah dalil akli yang menunjuk atas sifat sama' dan basar dia panggil dalil yang lemah, tak begitu kuat. Sebab itulah ulama mendahulukan dalil nakli. Adapun lain pada sama' basar kalam qudrat iradah ilmu hayat, itu dalil kuatnya dalil akli. Sebab kita tak terima zat nak buat ke sesuatu alam yang sebegini indahnya, cantiknya, teguhnya, teraturnya. Boleh ke zat tukang yang menjadikan alam sebegini hebat? Boleh ke zat tukang itu tak pandai? Tak terima akal. Tengok bila kita tengok bekas terkejut sama makhluk. Bila kita tengok bekas kaki tangan satu tukang, kita tengok benda tukang kita tak kenal. Kita tengok apa dia hasil daripada hak dia buat, binaan dia, masjid ke, rumah ke dan sebagainya, mana segala bangunan. Bila kita tengok bangunan, oi cantiknya bangunan ni, oi indahnya bangunan ni, tentu hati kita tergambar lagi kepada tukang ini memang bijak. Kamu tahu di mana kata tukang bijak? Tengok ni jasa bekas tangan dia ni bekas panggil asar. Tengok bekas tangan ni, cantik ni. Boleh kalau tukang tak bijak nak melahir cantik macam mana? Dengan sendiri mesti ada ilmu. Mesti alim pandai ni. Kalau pandai tetapi nyanyok, mana boleh buat, terlupa lagi habis. Mesti ada iradat ni. Tu akli. Kalau adanya ada ilmu pandai, ada sifat iradat, menyebabkan boleh menentu. Tapi kalau tidak ada kudrat, panggil lemah. Mana boleh buat? Tengok ia uzur hari ni tukang tak buat kerja. Bapa tukang uzur. Tidak nafi ke pandai dia tu. Dalam keadaan dia uzur, masih dia pandai. Tapi nak buat talih hari ni uzur. Kan? Tengok orang jadi doktor bomo, dia mengubat orang pandai. Tapi dia sendiri uzur, mana boleh nak mengubat? Jadi berarti bila begitu mestilah tukang yang membuatkan alam mesti yang kuasa. Qadir tu bit namanya. Kalau kuasa tak ada iradah, mana boleh nak menentukan yang ni nyanyok? Mesti bersifat iradah. Tu bit nama murid. Dan mesti pandai. Kalau ada kudrat, ada iradah menentu tapi tak pandai cara nak buat,
Tak boleh, mustahil. Mesti ada ilmu. Tu biar nama alim. Maka tiga-tiga sifat, kudrat, iradat, ilmu tu sifat. Sifat bahasa dia kena ada di zat. Bila ada zat, mesti zat tu yang hidup. Kalau zat yang mati, mana ada ilmu. Mesti sifat dengan hayat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Empat sifat ini, dia pengen kata, mesti dalil akli. Tak terima nak luput satu sifat daripadanya. Apabila ada sifat ini, nasbah ke nasbah makhluk, kudrat ada, rang ada, menentu, boleh, tidak nyanyi. Pandai, ada pandai. Hidup. Bila ni, kalau makhluk boleh buat kerja, walaupun tuli. Jadi, dengan demikian, dalil yang menunjuk hak secara fikir akal hubung kait dengan samak dan basar, ulama kata dalil akli itu dalil dhaif. Lalu itulah didahulukan dalil nakli menguatkan. Apa dia? Apakah dalil kata Tuhan sifat dengan mendengar melihat? Allah cerita saja kata dia wa huwas samiul basir. Mula dia menafikan salbiyah, laisa kamitslihi syai'. Itu min babi takhliyah wa tahliyah. Menafi dulu sifat yang tak layak daripada Allah, semua Allah Maha Suci. Laisa kamitslihi syai'. Mari nafi dulu. Lepas tu isbat. Wa huwas sami'ul basir. Orang panggil mendulukan nafi, kemudian ke isbat min babi takhliyah wa tahliyah. Seperti kita nak pakaikan baju, nak pakai kakai, kita menghilang dulu kekotoran cemak-cemak dengan kita mandi. Menyuci dulu, barulah memakai. Menyuci dulu, baru menghias. Allah pun, laisa kamitslihi syai'. Maknanya menafi dulu segala sifat yang tak layak dengan Allah. Maha suci Allah. Lepas tu dia isbat wa huwas samiul basir. Dia isbat ke sifat kesempurnaan. Jadi Allah sendiri menyatakan dia yang mendengar, dia yang melihat. Kita ingin nak ikarkan lagi. Allah kata dia yang mendengar, dia yang melihat. Lepas tu mari dalil akli sebagai mengkuatkan. Mengkuatkan apa? Sekira kalau Allah tak bersifat dengan sifat sama, sifat pendengar, nascaya lazim oleh tuli. Kerana antara pendengar dan tuli dua yang berlaziman, tidak ada wasitah. Tidak ada wasitah dia panggil. Bukan, tidak ada wasitah. Bila tidak ada wasitah, tidak ada perantaraan. Bila tak yang satu, mesti ada satu lagi. Dua yang berlawanan, tidak ada wasitah. Dia panggil. Seperti kudrat, lawanan dia lemah. Bila tak ada kudrat, lazim oleh lemah. Supaya juga ilmu dengan jahil. Dua sifat yang tidak ada wasitah. Bila tak ada ilmu, mestilah jahil. Itu makna kata dalam kitab, jikalau ini fardu takdir, kalau tidak bersifat ia Allah Ta'ala itu tak bersifat dengan sifat pendengar dan sifat pelihat, katakan nascaya lazim oleh bersifat ia dengan tuli dan buta. Dalam kata lazim tu, wajah je kata lazim tu apa? Kerana tadi, kerana tidak ada wasitah. Kerana tidak ada wasitah antara keduanya pada zat yang sya'annya bahawa bersifat dengan sifat pendengar dan pelihat. Sambung. Tetapi kata mana? Kata lazim oleh bersifat dengan tuli dan buta tu sekira kalau tak sifat dengan pendengar pelihat. Tetapi bersifatnya Ta'ala dengan keduanya, dengan buta dan tuli itu batilun, batal. Tulis ada ba alif ta lam, baca batilun, batil. Kalau tulis batalam selalu batal. Itu dari segi kalimah fi'il madhi. Batala yabtulu. Saya faham batilun. Tetapi kata bersifat Allah dengan keduanya, dengan buta tuli itu batilun. Yang batal. Apa makna batil di sini? Yakni yang tak terima oleh akal padanya. Padanya tu pada kata bersifat Allah dengan keduanya. Tak terima oleh akal ni, tak terima putus.
Ya dalil usuluddin kena dalil qat'i. Ke dalil zanni. Tak terima putus sama sekali. Kata Allah tu bersifat dengan buta dan tuli. Sebab apa? Elak pula. Sebab apa ia boleh kata bersifatnya Ta'ala dengan kedua dengan buta tuli itu batil, yang tak terima pada akal, tak terima putus pada akal. Apa dia ni? Tak terima putus oleh akal padanya, pada bersifat dengan kedua tu, kerana bahawasa keduanya buta, tuli dan buta tu, kerana bahawasa keduanya tuli dan buta itu ialah dua sifat kekurangan. Tengok kita makhluk. Seorang itu bila rupa parahnya cantik, rupa parahnya comel, kata orang petani jangok rupa parah. Tapi apabila kita tegur tanya menanya, dia tak jawab. Kita tanya nak ke mana tu? Nak pergi ke mana? Sini kata nak pergi ke mana? Senyap tak jawab. Senyap tak jawab. Sengat. Ada sini panggil sengat lah. Sengat. Sengat. Mari dia pada arak sakata tu. Kalau kita klik arah sikit sakata. Sengat. Sekat. Sakata. Sengat. Kita orang petani senyap. Senyap. Di sini kata sengam, tapi tutup mulut dah, sengam. Jadi betul kata ke apa pula sekali lagi lah. Arab tu sakata, sekat. Dekat dah tu dah. Sekat, sengat, sengam. Dekat je lah dah tu sakata Arab dah lah, sakat diam. Bila tegur, diam, sengam. Sini kata. Senyap, tani kata. Apa senyap? Dia tanya-tanya. Satu orang, dia tu orang kurang. Kurang apa? Telinga dia tu berat. Tak ada tuli lagi, berat tu je kurang dah. Itu tak? Telinga berat ni maknanya dengar tapi kena kuat sikit suaranya. Kena nyari sikit baru dia, baru dia dengar. Berarti bukan tuli langsung. Orang panggil telinga berat. Tu pun kurang dah. Apa lagi tak dengar langsung, lagi teruk kurang. Itu manusia panggil bersifat dengan tuli. Tuli ni panggil sifat kekurangan. Yang ni sifat yang jadi kurang oleh seorang yang bersifat dengannya. Dengan mereka, sifat kekurangan. Ini sifat yang menunjuk atas kurang. Sesiapa yang bersifat dengannya. Jadi, Allah Ta'ala fardu kata kalau tak bersifat dengan pendengar, lazim oleh bersifat dengan tuli. Kerana tidak ada wasitah. Kata bersifat dengan tuli, buta itu mustahil. Sebab apa? Kerana keduanya itu daripada dua sifat dua sifat kekurangan. Tu jalan dia. Kerana duanya itu ialah dua sifat kekurangan. Lepas tu nak tatmimul illah. Bila buta dan tuli itu dua sifat kekurangan dan bermula kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Ini jumlah dia panggil apa ni? Jumlah tatmimul lil illah. Kalau yang mengaji barat dia panggil ni jumlah tatmimun lil illah. Kerana ilat tak cukup, tak sempurna lagi, mari satu jumlah. Dah tak kala buta dan tuli tu daripada sifat kekurangan, apa macam mana? Dan bermula kekurangan atas Allah tu mustahil. Tu baik natijahnya. Tu baik natijahnya buta dan tuli itu mustahil atas Allah. Apa kalau nak susun mantik apa kata? Kita buat apa? Kita buat qadiyah surah. Buta dan tuli itu daripada sifat kekurangan. Tu qadiyah surah. Pas kita umum je panggil qadiyah kubra. Tiap-tiap sifat kekurangan semuanya mustahil atas Allah. Pas kita nak ambil natijah, kita buat hadul wasa' ala fahab berulang-ulang. Buta dan tuli, mubtada yang maudhu' dalam istilah mantik, ialah dua sifat kekurangan. Mubtada khabar, kalau mantik dipanggil maudhu' dan mahmud, hipun panggil satu qadiyah. Siapa buta dan tuli ialah dua sifat kekurangan. Lepas tu kita umumkan, tiap-tiap sifat kekurangan, tak kira buta tuli ada apa saja sifat kekurangan,
mustahil atas Allah. Tubik natijah, buta dan tuli ialah mustahil atas Allah. Tu dia dia. Supaya kata alam ini yang berubah. Setiap yang berubah, baru. Tubik natijah, alam ini ialah yang baru. Tak ada yang sedia. Dalil kata baru, berubah. Nah. Jadi tubik natijahnya, buta dan tuli itu ialah dua sifat yang mustahil atas Allah. Apabila begitu, maka batal. Ni tak ada tulis alif lepas ada ba tu baca batal. Maka batal oleh barang yang membawa ia barang tu membawa kepadanya, yakni kepada bersifatnya Ta'ala dengan kekurangan. Jadi bersifat dengan kekurangan tu batal. Barang yang membawa kepada bersifat dengan kekurangan, batal jugalah. Apa dia? Dan iaitu barang yang membawa ia kepada bersifat dengan kekurangan tu, iaitulah tak bersifatnya Ta'ala dengan sama dan basar. Hak fardu takdir tadi kata kalau tak bersifat dengan sama dan basar, lazim oleh bersifat dengan tuli dan buta. Bersifat dengan tuli dan buta itu dua sifat kekurangan. Mustahil atas Allah. Apabila begitu, barang yang membawa kepada bersifat tuli, bersifat yang sifat kekurangan tu batal juga. Apa dia? Iaitu tak bersifatnya dengan sifat sama dia basar. Batal juga. Tu barang yang membawa kepadanya pun batal. Jadi bila undur balik, tubik pula natijah, maka subuh. Ni maka ni orang majlis panggil tafri' di atas kata batal oleh barang yang membawa kepadanya. Tafri' dia panggil. Maka jawab syarat mahzuh. Kedainya, dan apabila batal oleh barang yang membawa kepadanya, ataupun dan apabila batal oleh tak bersifat dengan sama dan basar, maka subut dan mestilah. Ni panggil. Maka subut dan mestilah baginya, yakni bagi zatnya Ta'ala. Subut sini subut pada akal. Mestilah yakni pada akal. Putus pada akal. Baginya ni bagi zatnya zat Allah oleh sifat basar dan sifat sama dia basar. Tutubinan hazah wal matlub panggil. Inilah yang ditutup atas kita. Duk fikir, duk kira, duk kalau, duk takdir itu dan ini, tepat naknya di sinilah. Itu dalil akli sebagai menguatkan saja di atas dalil nakli. Hanya cukup bagi kita dengan Allah menceritakan bahawa ia yang mendengar, ia yang melihat. Dan hadis pun menyata pula kata, kita tidak memanggilkan yang tuli, hanya kita berdoa memanggil akan yang mendengar. Dua hadis dan ayat mengisbatkan bahawa Allah bersifat dengan mendengar. Apa tu tempat tu bagi dalil bagi ahli sunnah lagi, tak sah nak kata yang mendengar, malaikat ada pada zatnya tu sifat pendengar atau sama dengan makna isim nama. Adapun mendengar sama juga panggil. Hak tu dengan makna masdar. Amru i'tibari. Hak tu lah panggil ta'alluq. Hak tu panggil samaratu sifat tu. Jadi kalau kita nak buat jarak, zat yang bersifat dengan pendengar. Tu nama bagi sifat yang ada di zat. Bila bersifat dengan pendengar, dengan dialah boleh mendengar. Tu dia panggil samaratu sifat. Mendengar akan apa? Mendengar akan sekalian yang ada tu panggil ta'alluq. Kena ada ulat-ulit begitulah. Faham tu tak? Tu dia. Zat yang bersifat dengan sifat pendengar. Tu makna isim. Nama bagi sifat yang ada di zat. Bila ada sifat pendengar, boleh mendengar. Mendengar tu dia panggil apa? Samaratus sifat dia panggil gitu. Mendengar akan apa? Mendengar akan sekalian. Bila jemur begitu, orang panggil ta'alluq. Itu dia. Habis.
dan wajib pada haknya ta'ala oleh kalam. Setelah selesai percaraan samak dan basat, diiringi pula dan wajib pada hak, yakni wajib pada akal dengan nisbah bagi zatnya ta'ala. Nisbah bagi zat Allah wajib pada akal oleh kalam. Sebab tu dia nak panggil wajib tu dengan nisbah bagi zat Allah. Tapi kalau nisbah dengan zat makhluk, bukan wajib. Nah, jaiz. Azan dah ni. Baik. Sebab tu dari dia kait. Wajib pada akal bagi zat Allah. Dengan mana nah? Wajib atau wajib, dia panggil wajib pada hak Allah. Kita kena jaga ibarat dulu. Wajib pada hak Allah. Nah, hak dengan mana zat. Lepas tu bila tafsir dianya, yakni wajib pada akal dengan nisbah bagi zatnya zat Allah. Tu bila kita mengajilah Arab, huraian dia macam tu. Lepas tu kita renunglah. Apa makna nak hukum kata wajib sifat kalam baik, ambil daripada awal lagi. Nah, ambil daripada wujud, idam, baqa, makna ada Allah, sedia Allah dan kekal Allah sampai tempat kita bercara ini, sama basar kalam. Dia panggil dalam ibarat kita, wajib pada hak Allah. Setengah-setengah ibarat, wajib bagi Allah. Apa kita terkedir pula lah. Yang ni wajib pada akal dengan nisbah bagi zat Allah. Baru tu berhukum wajib. Lepas tu nak mafhum lah. Adapun ada. Apa lagi? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Dengan nisbah bagi zat makhluk. Hukumnya macam mana? Wajib ke? Mustahil ke? Jaiz? Maksudnya? No. Nasbah dengan kita makhluk. Ada ke tak hak yang buta tuli? Ada tak? Ada. Jadi, bila nasbah dengan makhluk, bukan wajib lah. Jaiz. Sebab tu kena wajib, mustahil, jaiz. Hak duk kata wajib pada akal dengan nisbah bagi zat Allah. Wajib pada akal. Adapun dengan nisbah bagi zat makhluk bukan wajib. Jaiz ada Allah Ta'ala menjadikan yang buta. Ada Allah menjadikan yang dia bersifat pelihat banyak kan. Ada Allah menjadi seorang tu yang tuli dari awal lagi. Ada pula Allah Ta'ala menjadikan seorang yang kelu lidah dari awal lagi. Itulah menunjuk kata si qudrat, iradat, ilmu, nasbah dengan makhluk jaizun bukan wajibun. Dia kata wajib pada dengan nasbah bagi zat Allah. Wajib tak terima akal putus, tidak bersifat dengan itu. Ada penasbah dan makhluk, ya harus. Wujud kita. Wujud kita. Apa hukum? Wajib ke mustahil ke jaiz? Jaiz. Ya harus ya. Sebab ya harus tu terima hilal. Ada tak ada, ada tak ada. Ada pun Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala. Wajib. Tak ada dia mustahil. Adapun ada kita jaiz. Bila ada jaiz, tak ada kita pun jaiz. Lah ni kita ada jaiz. Akan tak ada jaiz. Belum pada ada, kita tak ada jaiz. Tapi ada dia panggil apa? Tak ada kita belum pada Tuhan menjadikan masa MK, dia panggil masalah tak ada kita fil azab atau masalah wajib. Tak ada fil azab tu kau kira semula. Baik. Jadi sebab itulah ada kita sekarang, ada kita sekarang jaizun. Lepas tu akan tak ada pula kita jaizun. Lepas pada tak ada akan ada pula jaizun. Bukan mustahil kali. Sebab itulah kita memilih tafsir itu datang warid daripada hadis, datang daripada Allah Ta'ala. Quran menyatakan kita lepas mati hidup balik, kita terima dah muka akal pada akal yang haruf. Ada kita ni yang haruf. Lawan nak ada, tak ada. Kalau itu bila ada yang haruf, tak ada pun yang haruf. Ada pun ada Allah, ya wajib.
Bila ia wajib, tak ada Allah, lawan mustahil. Begitu juga nak cara sama basar kalam ni, ia wajib pada hak Allah. Yang ni wajib pada akal dengan nisbah bagi zat Allah. Ada pun nisbah bagi zat makhluk, sama basar kalam tu jaizun. Sebab ada yang buta, ada yang tuli, ada yang bisu. Tu tak? Tu kena kemas dia panggil bak asah ni. Bak asah, bak tapak ni dia panggil. Akal tunyah dia panggil. Sebab itulah kita nak bina amalan apa semuanya, dia bina tak asah tapak ni lah. Baik. Itulah ulama buat ibarat dan wajib pada haknya Ta'ala. Ni wajib pada akal. Dengan nisbah bagi zatnya Ta'ala, wajib oleh kalam. Kalam tu nak jumah macam mana tu? Mula start daripada kitab Baqarah lah. Dia mula itjumah, artinya perkata. Dia bubuh per je. Maka kita kemudian pun setuju dengan terjemah hadiah tu, lalu ikut dia panggil iktidak. Lah kita pun iktidak ikut. Lepas tu kena jaga huraian lah. Jaga huraian. Nak menyata apa ni? Nampak nak menyata di sini. Dan iaitu hasani hak terjemah salinan bahasa terkelip pada asal Arab kalam. Dan iaitu ni dan maknanya iaitu kalah hazah mudah. Kalau Arab ke wa huwa ay wa ma'nahu. Mana gitu. Dan iaitu ni dan maknanya, makna kalam hak kita nak bercara dalam ilmu usul ialah kena ke satu sifat. Kena tafsir lagi. Yakni nama bagi satu sifat. Dia panggil isim. Kalam tu nama satu sifat. Maka nak saling bahasa apa? Itulah pada Allah yarham pada ayat Baqarah dia tak arti perkata. Dah nak nama sifat yang ada di zat. Satu sifat yang qadimah. Apa qadimah? Yakni sifat yang sedianya. Bila sebut yang sedia dengan mana? Dengan mana yang tidak ada permulaan baginya. Itu makna yang sedia. Jadi semua sifat zat Allah tidak ada permulaan baginya. Zat Allah yang qadim, yang sedia, yang tidak ada mula, juga segala sifat bagi zat Allah pun yang qadim, yang tidak ada permulaan baginya. Salah satunya kalam. Hak ni lah kalam dengan makna ni lah. Orang hukum kata apa dia bahru kufur ni. Sebab itu bagi orang Mu'tazilah dia menafi dulu lagi dah. Kalam dengan makna ni tak ada ni. Ni dia menafi ni. Dia tidak menafikan kalam dengan makna berkata tu dia isbat. Allah yang berkata dia isbat. Ada pihak dia menafi kalam dengan makna sifat yang ada di zat ni di sini dia tak ada. Dia menafikan. Itu satu sifat ni, nama satu sifat yang qadimah, yang satu sifat yang sedianya, yang berdiri ia dengan zatnya Ta'ala. Qaimatum bi zatihi ha'ra. Bila kita tafsir, yakni ia ada ia pada zatnya Ta'ala. Tu kanaki yang berdiri. Berdiri dalam cara sifat ma'ani, ia ada ia pada zatnya. Dia panggil yang berdiri. Supaya kita nak, kalau kita nak cakap makhluk, misalnya rasa, masin. Satu sifat, tapi hanya bukan qadimah lah. Satu sifat, nama satu sifat yang berdiri ia dengan zat garam. Apa berdiri tu nak saling anak. Masin ni satu sifat, nama satu sifat ia ada di zat garam. Garam tu zat. Sifat masin tu ada di zat garam tu. Maka sifat bahasa ada gitu, istilah usul ni panggil sifat ma'ani. Tak kira sama ada makhluk barulah, panggil sifat ma'ani. Pedas yang ada satu rasa yang ada pada zat lada. Sini panggil apa? Cabai. Maka satu sifat, satu rasa yang ada di zat cabai. Tu panggil pedas. Tu panggil sifat maknan. Itu di segi rasa. Tu apa makna isim tu lagu tu.
Tu makna isim tu. Nama bagi satu sifat. Ini pun sepatutlah dia panggil kita sifat yang qadimah. Ini sifat yang sedia. Apa sedia? Yang tidak ada mula, tidak ada permulaan baginya. Yang berdiri ia dengan zatnya ta'ala, yakni yang ada ia. Sifat tu yang ada pada zatnya ta'ala. Hak ni lah hukum dia tu qadim. Maka sebab itulah zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal ujian daripada Allah terhadap ulama yang di masa itu. Allah nak menzahirkan keteguhan ulama sebagai digelarkan warasatul anbiya. Tengok dia sanggup redha dirinya disakiti asalkan selamat orang lain daripada akidah yang silap, yang salah. Dia tak kata Quran makhluk. Kih nak jaga ni lah ni. Bila kita mengaji sekali lagi, Al-Quranu kalamullah. Tak itu susun kata-kata. Al-Quranu kalamullah. Apa kalam? Tu macam apa kalam? Kalam diisi ahli sunnah ada hukum satunya yang qadim, satu hukumnya yang hadis, yang baru. Jadi bila itlaq Al-Quran kalamullah, tak apalah tu. Tapi bila nak waktu berhukum kalamullah, Al-Quran ialah kalamullah. Apa kalamullah tu ada yang qadim, ada yang baru. Ada yang sedia, ada yang baru diisi kita ahli sunnah wal jamaah. Apa hak yang sedia? Quran kalamullah dengan makna hak ni hidup cara ni. Satu sifat yang qadimah, yang qaimah bizatihi ta'ala. Quran makna tu, kalamullah makna tu, itu qadim. Siapa pergi kata makhluk baru tu kupu. Sebab tu Imam Ahmad tak kata Quran makhluk. Walaupun ada satu makna lagi. Satu makna lagi, Quran kalamullah. Kalamullah dengan makna lafaz yang dibaca. Hak tu hukumnya hadis bukan qadim tu. Itulah kata Quran diturunkan, disifatkan dengan diturunkan tu. Inna anzalnahu. Sesungguh kami Allah anzalnahu telah menurun kami akannya kembali pada Al-Quran walaupun tak disebut sebelum dia pai maklum min siyaqil kalam. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran. Tengok dalil ayat ni kata Allah menurunkan. Yang bersifat dengan turun ni tak ke yang baru? Yang baru tu kata Quran tu baru. Ulama ahli sunnah nak jaga takut silap. Quran hak ukur dengan baru, disifat dengan turun. Quran dengan makna kalam, dengan makna lafzi. Pai kita dah mengaji nahu. Al-kalamu huwa lafzul murakkabu. Al-kalam tu apa? Ialah lafaz. Dengan terjemah perkataan. Yang nak terjemah gitu. Macam kita dah dengar ni, dah dengar apa ni? Bukan dengan sifat kalam yang ada di kita, tidak. Yang duk dengar ni perkataan suara kita yang boleh dengar ni. Ni apa kalam lafzi. Kalam lafzi tu ada nyaring tengah ni. Bila kita buka suara pembesar, nyaring. Kita dipanggil derah. Cuba kita padam yang ni, tutup. Jadi slow. Kita ni kata kohor. Jadi derah, nyaring, perlahan, sifat bagi kalam lafzi. Dulu ke dia, itu sifat kalam lafzi. Ini perkataan hak dulu. Ini perkataan kamu dia. Ini ayat yang pertama. Ini ayat yang kedua. Ini turun di Makkah. Yang tu turun di Madinah. Hak ni turun dulu. Ayat ni turun kemudian. Itu kalam lafzi. Dengan makna perkataan. Ataupun bacaan. Hak tu. Hak tu baru tu. Ada soal lagi. Quran, kalamullah. Kalam dengan makna sifat kita bercara ni. Iaitu sifat yang qadimah, yang berdiri dengan zat. Ni qadim. Siapa kata baru ni kupur lah. Sebab itulah ulama tak kata masa itu sampai Imam Ahmad redha dirinya disakiti. Sampai dia dipenjarakan. Walau kalau dia kata sepatah dia lepas. Kalau dia kata dia mau paksa suruh kata Quran makhluk. Dia pun kata juga. Tapi kata atas niat atas kosaknya nak lepas daripada pasal. Tak ada salah. Tengok berlaku zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir.
Nah, ketika dipaksa oleh kufar Quraisy, puak musyrikin, paksa suruh mengeji mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mencela juga sebagai nak lepas paksaan ikrah saja. Bila dia cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya, hatimu macam mana? Hati saya tetap ya Rasulullah, tetap atas beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, hati tetap, tapi sebagai lepas paksaan. Tak apa, Rasulullah kata. Ni maknanya kalau ulama kata juga dah paksa suruh kata Quran makhluk, suruh kata. Kalau kata juga kosak dia Quran makhluk, ialah makhluk dengan perkataan. Ataupun kata juga nak lepas paksaan je, lepas selamat, tapi dia tak kata juga sebab dia nak jaga umat lagi. Takut mengelirukan. Siapa rela ia dipenjarakan, dipukul, dirotan, dibalun. Tu tetapkan ulama tu dia sebagai warasatul anbiya tu. Begitulah turun menurunnya. Inilah tempat bercaraan tahu tempat bercaraan. Dalam ilmu usuluddin dia bercara yang ketujuh daripada sifat ma'ani ialah sifat kalam. Apa nak bercara tu? Nak bercara nama sifat hak ada di zat Allah. Tu ada bercara. Lain pada mengaji nahwu al-kalam ialah al-lafzu, itu kalam makna perkataan. Sebab itulah Allah ilham kepada Allah yarham pada tu. Dibeza tu ya jumah tu. Tak supaya kita jawi dulu kalam arti berkata. Jumah gitu. Hatta Faridah sendiri daripada ulama petani juga nah, Syekh Muhammad Ahmad Zain, dia jumah kalam arti berkata. Dalam kitab Syekh Daud sendiri pun begitu juga terjemah, maknanya daripada ulama hak Melayu kita, tanah Melayu kita pun bercakap lagu tu. Kalam arti berkata. Mari setakat tu Baqarah. Dalam lebih kurang 100 tahun lah baru Baqarah tu lahir. Dalam 100 tahun dia bila dia karya qudrat arti pekuasa, dia jumah. Irada arti penentu ataupun kehendak. Mai sampai pada sama basar, pendengar, pelihat. Kalam arti perkata, mula setakat dia. Belum tu tak ada kita jadi kata gitu. Timbul iktiraf dan kritikkan banyak. Macam mana Pak Dah buat tak serupa dengan kitab-kitab jawi dulu. Maka dia sanggup menjawab tujuan dia buat begini. Maka akhir-akhir orang iktiraf. Sungguh. Jadi kena kritik sebab tidak ada lagi sebelum ni terjemah macam tu. Terjemah kalam arti perkata ni tak ada lagi terjemah. Dia terjemah situ. Lalu tu timbul iktiraf, kritikan. Maka dia jawab. Jawab nak beza di antara perkataan. Hak kalam Quran makna makhluk itu lafaz. Kalam makna lafaz. Terjemah perkataan. Hak itulah kita dah dengar suara ni. Ada pun nak cakap sini bukan nak bercara tu. Nak bercara sifat yang ada pada zat Allah. Nama sifat tu sifat kalam. Dengan mana isi. Lah dia jumlah perkata. Tepat dia ambilnya istibak. Tengok ni pancaan roh kita tu. Pendengar, pelihat. Orang Melayu tu cakap macam tu. Orang petani. Pecium, pekecak, penjabat, penyetuh. Pendengar, pelihat. Itu nama sifat yang ada pada zat. Manakala kalam. Orang kata. Sekali yang dia tu. Sama basar kalam. Arti pendengar, pelihat, berkata. Lepas tu hurai mari. Ayat tu. Itulah di antaranya. Baik. Abang dia kata, kalam tu apa dia? Iaitu satu sifat, nama satu sifat yang qadimah, ini sifat yang sedianya, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yakni ia ada ia pada zatnya Ta'ala. Itu dia. Maka sifat tu bukan ia huruf dan bukan suara. Huruf suara tu apa? Huruf suara kena ke perkataan. Kalam juga panggil. Tapi kalam dengan perkataan. Tu adalah nahwu kata al-kalamu huwal lafzul murakkabu. Kalamuna lafzum mufidun kastaqim. Mata Alfiyah kata. Dan mana-mana pun begitu dalam mengaji ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu duk cara perkataan. Kalau kerar cara lafaz ya. Alhamdu lillah. Alif la tu apa? Hamdu tu kelimah apa? Hamdu mubtada. Tu duk cara ke lafaz tu. Sorah apa tu juga ham kelimah masdah tu. Apa tu juga
Nah, dia bercara ke perkataan. Ada pun dalam usuluddin dia bercara apa tu? Dua percaraan dia. Tapi bila kata qudrah, iradah, ilmu hayat, sama, basar, kalam daripada sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Tiap-tiap sifat yang bahasa ada, semua panggil sifat ma'ani dalam istilah. Maka setengah pada sifat ma'ani yang wajib bagi Allah, sifat kalam namanya. Nak saling katakan. Saling ialah perkata. Itu pada yang saling. Apa bila kita? Sebab ada di kita sifat perkata lah, kita boleh berkata. Berkata dia panggil samaratus sifat. Yang sebab kita ada sifat perkata, boleh berkata. Sebab kita ada sifat pendengar, kita boleh mendengar. Dia kata lain tu. Dengan sebab kita ada sifat melihat, kita boleh melihat. Ni pun sebab itulah. Sebab kita ada sifat berkata, kita boleh berkata. Berkata tu panggil makna apa tu? Masdar. Bila berkata, keluar perkataan, suara. Tu panggil kalam juga. Perkataan. Tu dia ni. Maka apabila sifat, nama bagi sifat, bukan ia huruf dan bukan suara. Dia panggil atas apa? Atas am kepada khas. Bila menafi khas tak lazim oleh menafi a'am. Tak lazim nafyul akhas la yastalzimu nafyul a'am. Sebab dia mai pula tu. Bukan huruf dan bukan suara. Jadi suara tu kenakan satu sifat arad. Aradun yaqumu bil hawa. Arad ialah dalam jadi di angin. Lepas tu nak panggil ke huruf suara tadilah. Ia keluar daripada tempat. Sebab tu nak panggil huruf apa tak keluar daripada makhraj. Tempat keluar tu panggil makhraj, tempat keluar huruf. Sebab itulah suara dengan huruf umum khusus. Bukan semua suara tu huruf. Tapi dia huruf ialah daripada suara lah. Tengok ni kita sebut masalah huruf apa dia? Huruf dia keluar dari mana? Keluar dari hulqum. Sebab tu bila kita mengaji ilmu qiraah pula, di sana dia kata secara umum tempat keluar suara secara umumnya ada kala mari di hulqum, huruf bahasa hulqum. Ada kala mari daripada lidah, panggil huruf lisani. Ada kala bahasa sakut dengan dua bibir mulut, panggil huruf syafawi. Lepas tu tempat mula je beza. Ni mari di hujung lidah, ni di tengah lidah, tepi. Tu satu-satu lah pulaknya. Itu panggil huruf. Huruf dia sakut dengan apa? Sakut dengan perkataan. Kalam lafzi tu. Ada pun kita duk bercara ni, sifat yang ada pada zat tu. Sebab tu bukan huruf, bukan suara. Laisa biharfin wala sautin. Ini dia nak tolak lah. Sebab apa di surah Mu'tazilah tak panggil kalam, malaikat perkataan je. Isi dia lah tu. Sebab dia nafi daripada Allah Ta'ala tu. Tak panggil kalam, malaikat perkataan di isi dia. Tak ada sunnah tak? Hati dia dulu dia bertemu besar tu dua tu. Antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah, bab kalam ni besar perbahasan dia. Sebab di surah Mu'tazilah tidak panggil kalam, malaikat perkataan. Bila perkataan sakut dengan huruf suara. Ada pun kita Ahli Sunnah, kalam, itlaq kalam, beberapa makna. Kalam dengan makna perkataan, dan kalam dengan makna sifat yang ada pada zat. Itulah bila jumlah beza, perkata dengan perkata lain. Hak perkata tu hadap lawan dengan bisu tu. Tak ada sifat perkata, bisu lah. Ada perkata, tak ada lah bisu. Adapun perkataan, terkadang kita ada sifat perkataan. Bila tak mau bercakap, diam. Panggil bisu ke? Tak bisu seperti tengok ni. Kita semua ni ramah ni, diam. Adakah bisu? Tidak. Dia mana tak bercakap. Diam ni mana tak berkata. Tapi sifat berkata semua ada ni. Yang dia bercakap kita ya ni. Seorang kita ada bercakap.
Tu dia dah. Jadi semua ni ada sifat perkata semua. Sebab kita ni tak bisu. Kita ada sifat perkata. Nah. Apabila ada sifat perkata, suluhi. Boleh kita nak berkata, nak bercakap bila. Dia panggil suluhi, dia panggil suluhi tu. Ni kita ni ada sifat berkata. Dan kita ni boleh berkata. Bila diizin, boleh pak cakap. Boleh. Dia panggil dia adalah suluhi. Inilah ada cara sifat yang wajib bagi zat Allah ni. Itu nama sifat yang ada pada zat. Arab panggil kalam. Salih panggil perkata. Dia tu bukan ia huruf dan bukan suara. Sarah sambung lagi. Dan ialah kalam tu juga. Kalam arti perkata tu juga. Yang suci, ni suci daripada dahulu. Tak kena mengena dengan dahulu. Dan kemudian. Tu orang panggil apa? Dulu ke dia. Katanya panggil dulu ke dia. Dulu kemudian. Itu sifat bagi perkataan belakang tu. Ini perkataan hak dulu. Ini perkataan hak kemudian. Itu panggil sifat dulu ke dia ni sifat bagi perkataan. Pendek kata bila perkara tu baharu, ya sifatlah dengan dulu ke dia. Ada pezat Allah qadim. Tak nak kata dulu ke dia. Dulu dengan mana tidak ada permulaan. Allah Ta'ala al-muqaddimul muakhid, nama dia ada. Baik. Ialah yang suci daripada dahulu dan kemudian. Dan juga suci daripada i'rab dan bina. Kalau orang mengaji nahwu sarah dia sebut i'rab bina. Zaidun kalimah mu'rab. Kalimah mu'rabah sebab dia berubah. Bila tepat ni, bila kata ja'a, mari Zaid, bagi dia dun. Bila tukar pula buah ja'a, buh ra'ai tu, bagi dah jadi dan. Tak boleh ra'ai tu Zaidun, tak boleh salah. Muhammadun Rasulullah. Susunlah tu. Bila mari, asyhadu anna, kena Muhammadan Rasulullah tu i'rab dia panggil. Sampai tu kalau kata asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tu salah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah salah. Dia kena betul Muhammadur Rasulullah. Majid orang kata mubtada, hukumnya rafa'. Tanda kata rafa' dhammah. Di atas huruf akhir. Bila dhammah nak kita baca Zaidun. Tu Muhammadur Rasulullah. Kalau Muhammad tu Rasulullah pun salah. Dia apa tu? Dia panggil berubah tu panggil i'rab. Ya Rasulullah. Tu betul. Ya Rasulullah salah. Ya Nabiyullah salah. Ya Nabiyallah itu betul. Itu cara i'rab bina. Ada pihak bina. Apa makna bina? Luzum akhiril kalimah halatan wahidah ataupun ala halatin wahidah. Tetap seperti ma. Ikut duduk tempat mana ma macam dia. Dia panggil bina atas sukun. Ma. Man. Bina atas sukun. Man. Tempat mana. Orang panggil rafa' nasab apa? Man semata. Ha'ulai. Ulai semata. Walaupun tempat mana pun ha'ulai. Tempat mubtada pun ha'ulai. Tempat nasab. Ha'ulai. Tempat khafa. Ha'ulai. Ia tak teralih. Bina. Bina makna tetap. Supaya bina tetap tak teralih kan. Tak ada kata pindah lagi tak. Tetap. Tu dalam istilah mengaji nahwu sarah panggil i'rab dan bina. Bila kalimah yang bersifat dengan i'rab panggil mu'rabah. Ni isim mu'rab. Ini isim mabni. Dia panggil gitu. Itu sifat apa bina dan i'rab? Sifat bagi perkataan. Kita dah bercara sifat perkata. Abang tak kena mengena dengan i'rab dan bina tu. Dan daripada sukut nafsi. Maha suci daripada sukut nafsi. Apa sukut nafsi? Panggil sukut arti diam. Diam dengan mana apa sukut nafsi? Dengan mana tak mau berkata. Diam sukut nafsi mana tak mau berkata. Ataupun tidak menyediakan perkataan. Itu pun maha suci. Ni payah sikit lah. Dia begini.
kita ni macam kita ramai-ramai ni diam kan ni. Ni tak panggil sukut nafsi ni. Ni panggil diam kita ni. Diam dengan makna tak bercakap. Diam dengan makna tak bercakap. Tapi boleh bercakap. Tak boleh ke bercakap? Boleh saja tak bercakap. Tu dia. Ada pihak yang mustahil kata suci sifat kalam daripada sukut nafsi ni. Dengan makna tak musdia perkataan. Kerana tu orang panggil apa? Takluk bagi sifat kalam. Bila zat bersifat dengan sifat kalam, maka takluk bagi kalam itu dia panggil musdiakan perkataan. Dia panggil apa tu? Dalam mengaji istilah, dia panggil kalam yang mana nafsani. Maha suci daripada itu. Sebab apa? Sebabnya bila orang ada sifat kalam, dia ada musdia perkataan. Supaya kita ada persediaan. Esok kita nak pergi jumpa dengan satu orang tu, kita nak bercakap dengan dia. Itu duduk sedia perkataan dalam diri. Itu dia. Bila orang tak ada sifat kalam, bisu, dia tak ada bersedia ke perkataan. Hak dia panggil sukut nafsi tu. Sebab dia kata sifat kalam tu suci daripada sukut nafsi. Apa makna suci daripada sukut nafsi? Dengan bahawa ini taswir bagi kata suci daripada sukut nafsi. Apa makna suci daripada sukut nafsi? Dengan bahawa tiada mensembunyi ia pada dirinya, bahawa tidak mensembunyi ia pada dirinya akan kalam serta kuasa atasnya, atas kalam. Tu makna dia. Itu panggil sukut nafsi. Maha suci daripada sukut nafsi. Itu dalam istilah dia panggil. Dan yang suci daripada segala penyakit batiniyah. Apa makna suci daripada penyakit batiniyah? Dengan bahawa tidak kuasa ia atas demikian itu. Atas demikian itu kalam. Tu orang panggil apa tu? Tu orang panggil bisu, kelu lah tu. Tu kelu lah tu. Pendek kata hodok bila ni, sifat baharu semua. I'raq sifat bagi baharu. Bina sifat bagi baharu. Suara, huruf sifat bagi baharu semua tu. Lagi pula apa lagi? Tidak kuasa atas demikian tu kalam sifat bagi baharu juga. Tu asal dia tu. Seperti barang yang pada ketika kelu dan kebudakan. Sabiah. Ketika kebudakan tak boleh cakap lagi kan hukum adat. Dia panggil ada manik. Sebab itulah kalau masa kebudakan kecil, masa ni masa bukan bercakap. Tiba-tiba boleh bercakap. Tak haji. Jadi apa yang mukjizat, karamat seperti Nabi Isa. Tak kalau kaum dia ada memaksakan ibunya Maryam, ini anak siapa? Dituduhkan Maryam dengan zina lah. Tapi ajib Maryam mana nak zina, sedangkan Maryam ni tahu-tahunya baik sifatnya. Iffah dia tu, keturunan dia orang mulia baik, tak boleh jadi nak zina. Tiba-tiba anak yang tidak ada bapa ni, ajib lah. Lepas tu duk tanya siapa bapa budak ni. Maryam pun Allah Ta'ala apa dia, beri ke dia tak boleh bercakap masa tu. Hingga apabila reduk paksa dia tunjuk isyarat maknanya mu tanya Isa dirilah syarat. Sedangkan Isa baru berapa hari baru lahir dia bercakap. Ini apa masa kebudakan. Masa kebudakan hukum adatnya masa ni masa tak bercakap. Yakni masa tak boleh bercakap lagi ni pada hukum adat, tapi hukum akal harus. Dengan Allah Ta'ala sepak bercakap. Sampai jadi ajib pula. Dulu dah ajib. Maryam melahirkan anak yang tidak ada bapa. Satu ajib. Sampai tuduh dengan zina dan sebagainya. Apabila Isa bercakap, kata ini Abdullah. Ajib pula. Satunya kecil. Bercakap. Lalu tu naik anak Allah lah. Tengok nu pula. Itulah orang nak jatuhlah sebahat ni dia girato gitu. Bila Allah Ta'ala tak jaga, tak tahu, dia girato.
Tapi bagi orang mukmin dia ayat dah ini Abdullah. Tak ada keliru apa dah dia ayat tak ini Abdullah. Dia tak ada kata ini Ibnullah, tak ada kata. Dia ayat betul-betul dah ini Abdullah. Pak kita orang berkata dengan Allah Maha Kuasa, tak ada musyrik apa pasal dari awal kita tak ada. Ada garah haruh. Sebab Allah mengada. Tiba-tiba dia mengada buat sahabat ibu bapa. Tu hukum adat ya. Tiba-tiba Maryam melahirkan tidak ada bapa. Luar biasa ya. Tapi bukan mustahil pun pada akal. Kalau berasa pelat ajib betul Isa dilahirkan tidak ada bapa. Pak Adam, mana ibunya? Mana bapaknya? Hawa, mana ibu yang melahirkan dianya? Jadi kalau di sini kita kata anak Allah, di sana lebih hebat lagi. Ni mana kata sebab-sebab bagi syubhat dia tak kenal ke. Dia jatuh jalan syubhat sudahlah. Begitulah syubhat dengan ayat Quran, syubhat dengan hadis mutasyabihat menyebabkan tinggal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana syubhatlah tu. Depa Mu'tazilah berdiri terlari pada jalan Ahlussunnah kerana syubhatlah tu. Dia pucuk daripada syubhat itulah. Tertinggal daripada jalan Ahlussunnah. Jadi tempat kita duk bercaranya sifat kalam itu ialah nama satu sifat yang ada pada zat, pada yang terjemah artinya berkata. Beza dengan perkataan. Tu sifat yang baru perkataan. Bila perkataan bersifat dengan nyaring, perlahan, slow, derah, koho panggil, dulu ke dia. Ni mari biarlah. Itu sifat bagi baru. Baik. Seperti barang yang pada ketika keluh dan kebudakan. Ini apa ni? Ini orang panggil penyakit batiniah yang menjadi manik daripada bercakap. Itu semua tu maha suci. Tak kena mengena. Dan daripada segala sifat bagi kalam segala ya baru ni umumlah. Min azfil am alal khas, umum sekalinya suci daripada sekalian sifat bagi kalam segalanya baru. Yakni suci ia kalam arti perkata kalam Allah, arti perkata tu suci daripada sekalian sifat bagi kalam lafzi dengan makna perkataan. Itu dia. Nampak kena cukup di situ dulu. Dan iaitulah sifat yang satu tidak berbilang padanya. Cukup dulu. Wallahu a'lam.